Okey, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik. Dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat petang, apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan sudi untuk join sesi live saya pada petang ini. Okey, seperti yang dijanjikan pukul 2.50 petang. Petang ni saya nak live, okey, dan petang ni saya nak menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan saham. Okey, jadi perhatian kepada anda yang merupakan pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia, anda boleh join sesi live ni. Okey, dan kita boleh borak-borak pasal saham. Okey. Alright, so sementara nak tunggu rakan-rakan kita join sesi live ni, anda boleh respon dulu di ruangan chat, di ruangan komen di bawah. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Alright, okey, sebab saya nak pasang mic ni. Okey, so saya ada mic Rode saya ni. Okay, jadi saya nak pasangkan mic ni. Jadi anda tolong respon dulu, adakah anda dengar suara saya dengan jelas lah. Okey, kalau jelas dan okey, dan kita boleh teruskan sesi live kita. Okey, sebentar saya nak cucuk ni jap. Okey, boleh dengar tak? Okey, so sekarang saya pakai mic Rode ni. Okey, kalau dengar dengan jelas anda boleh komen. Okey, jelas tak? Okey, kalau jelas boleh respon ya. Okey, so kalau okey semua, dan kita boleh teruskan sesi live kita lah pada hari ni. Okey, makin jelas. Okey, mantap. Itu yang kita mahukan. Okey. Alright, so siapa yang bersama dengan saya pada petang ni? Kita ada Zairul Hafiz Azim, Yasir Arafat, Kamikaze, Wassalam TNM, Azlan Hassan, Muhammad Hilmi, Muhammad Afif, Ahmad Ayub. Betul ke saya sebut? Okey, Dunia Arif, Ihsan Ichigo, Abdullah Syarwani Ismail, Bashir Dastager, Waalaikumsalam Coach. Kira Saiful Bahari. Okey, jelas ya. Siti Aminah Muhammad Aziz, jelas. Nama saya Muhammad Salam Tuan, jelas. Harnizam Zahari, Saiful Bahari, Assalamualaikum TNM, Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengku Azman is watching. Okey, betul okey, right. So alhamdulillah kalau clear saya punya mic ni, dan kita boleh start lah sesi live kita pada petang ni. Okay, sebenarnya hari ni saya agak santai sikit sebab pagi tadi supposedly saya ada satu appointment penting, tapi appointment tu cancel. Okay, sebab the person tak jadi datang untuk sesi appointment saya dengan dia. Okay, jadi saya settlekan kerja-kerja yang lain apa yang ada. Okay, kemudian petang ni saya ada satu lagi ada satu lagi appointment meeting pukul 4 petang. Okey, jadi sekarang lebih kurang pukul 3 petang. Jadi saya ada masa lapang sikit ni. Sebenarnya tak adalah masa lapang sangat sebab saya ni memang ada je kerja nak kena buat from time to time. Okey, tetapi saya rasa petang ni saya nak bercakap dengan anda semua di Facebook Live. Okey, jadi jom. Okey, siapa-siapa yang berkelapangan, okay, siapa-siapa yang available petang ni boleh live bersama dengan saya lah. Okay. Dan fokus saya adalah kepada anda yang merupakan pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia. Maksudnya anda dah terlibat dalam saham, mungkin anda dah ada akaun CDS, mungkin anda dah start beli saham tapi anda struggle dalam saham. Mungkin anda tak tahu macam mana nak pilih kaunter saham, mungkin anda dah beli saham tapi anda mengalami kerugian demi kerugian, dan anda tak tahu apa nak buat. Okay, so hopefully sesi pada hari ni petang ni saya nak menjawab persoalan anda atau apa sahaja isu yang anda nak share dengan saya. So anda boleh tuliskan dekat ruangan komen, dan saya akan gunakan ruang ni untuk share sedikit ilmu, mungkin sedikit pengalaman yang ada
dalam dunia saham saya lah. Okey, jadi gunakan sesi ni. Okey, kita ada masa lebih kurang setengah jam ke 45 minit untuk saya luangkan masa. Okey, jadi boleh je anda tulis soalan dekat ruangan komen. Okay, apa sahaja yang berkaitan dengan saham lah, kita akan cuba bincangkan pada petang ni. Okay, alright. So Tengku Azman, selamat petang Tuan Nizam, selamat petang. Siapa lagi? Fiza Syafiq, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Latifah Faizah, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muhammad Fakhruddin Awang is watching. Zul Ugi is watching. Amran Kalman is watching. Alright, so terima kasih kepada anda yang sedang menonton sekarang. Okay, kalau anda sedang menonton dan anda nak ikuti sesi live ni, anda boleh klik like dan klik love banyak-banyak, dan anda boleh bantu saya untuk klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live pada petang ni lah. Okay, alright. Fazli Diza is watching. Alright, terima kasih pada anda yang sedang follow ya. Hailina Abdul Aziz, hi. Okay, alright. Felra EBS, Assalamualaikum. Selamat parang Tuan TNM. Parang pun bolehlah parang Muhammad Firdaus Haji Hassan is watching. Alright, terima kasih kepada anda yang baru join. Selamat datang. Okay, salam perkenalan kepada anda semua yang follow saya di Facebook page Nizam Malik. Sekarang kita dah ada 70,000 followers. 70,000 followers di Facebook page Nizam Malik, dan juga 101,000 likes. Lebih kurang betul ke tak? Tengok kejap dekat Facebook. Betul ke betul ni? Berapa dah follower saya dekat Facebook? Dekat Facebook Facebook page Nizam Malik kita ada 70,000 likes. 70,000 likes dan 101,000 followers. Okey, jadi terima kasih kepada anda yang sudi untuk follow saya di Facebook page Nizam Malik. Dan saya harap anda mendapat manfaat daripada perkongsian saya lah setiap hari. Alright, so selain itu juga salam perkenalan kepada anda yang mungkin baru follow saya, mungkin baru terjumpa Facebook page saya ni. Nama saya Nizam Malik, saya merupakan founder kepada Saham Masri. Kepakaran saya adalah membantu orang ramai untuk memulakan langkah jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Sejak 5-6 tahun yang lepas saya dah kendalikan banyak seminar, training, coaching, personal coaching, dan saya dah bantu lebih 5,000 orang newbie untuk mulakan langkah jana wang dari pasaran saham di Bursa Malaysia. Alright, so saya juga merupakan penulis buku. Saya ada satu buku yang saya tulis, iaitu 79 soal jawab saham bersama Tuan Nizam Malik, di mana buku ini adalah buku yang mengumpulkan soalan-soalan yang selalu ditanya oleh newbie berkaitan dengan saham, yang menyebabkan mereka stuck, tak boleh nak buat saham. Terjawab dalam buku ni lah. Jadi dia ada soalan dan jawapan saya, macam mana nak buat saham lah di Bursa Malaysia. Jadi kepada anda yang berminat untuk buku ni, anda boleh order buku ni. Tapi kita ada stok yang terhad lah. Siapa yang berminat, anda boleh PM us untuk info lanjut lah macam mana nak dapatkan buku ni. Alright, so saya dah mula mendapat soalan-soalan di ruangan komen. Jadi kita boleh start dah sesi live kita pada petang ni dengan menjawab persoalan-persoalan anda. So anda tulis apa je. Sesi petang ni adalah AMA. AMA ni adalah Ask Me Anything About Saham. AMAS. Ask Me Anything About Saham. Jadi jom kita go through satu-satu soalan daripada anda. Alright. Wan Latifah, Wan Ismail, Assalamualaikum Tuan. Bagaimana nak selesaikan kaunter sangkut bertahun-tahun, nak cut loss, rugi riban-riban. Dari RM30,000 tinggal RM10,000 je. Alright. Wan Latifah. Macam mana nak buat dengan saham yang kita dah sangkut lah dekat sesuatu kaunter bertahun-tahun. Mungkin 2-3 tahun, mungkin 4 tahun. Lepas tu kalau kita nak cut loss, kita dalam position unrealized loss lah. Nombor satu adalah, macam mana nak buat adalah, biasanya saya pun
hadapi juga situasi-situasi macam ni, okey. Bukanlah semuanya sentiasa profit, okey, ada je. Dan pasaran saham memang satu pasaran yang mencabar. Okey, jadi kadang-kadang kita tersilap buat keputusan, okey, dan kadang-kadang kita mismanage kita punya pelaburan dan kita kadang-kadang terlupa. Sepatutnya dah jual tapi tak jual, terlupa. Benda tu memang berlaku dalam aktiviti real trade saham kita lah. Okay, jadi apa nak buat adalah, nombor satu adalah kita kena kaji dulu kaunter saham yang kita hold tersebut ada potensi lagi ataupun tidak, ke memang dia problem. So problem tu datang daripada mana kita nak tengok? Kita nak tengok daripada dua benda yang utama. Nombor satu adalah fundamental dia, dan juga yang kedua adalah technical dia. So fundamental dia, kita nak tengoklah syarikat tu masih menjalankan perniagaan yang menguntungkan ataupun tidak. Okay, so kalau company asyik rugi je dari kuarter ke kuarter, dari tahun ke tahun, maksudnya company tu memang problem. Okay, lepas tu of course lah bila dia rugi dia tak bagi dividen. Okay, jadi kalau kita simpan sesuatu kaunter saham yang tak bagi dividen, memang kita langsung tak dapat apa-apa hasil. So that's the problem. Okay, so kalau katakan counter tu masih lagi fundamental bagus, at least okay lah. Okay, tapi kalau fundamental pun problem, memang problem. Okay, so yang kedua adalah dari segi technical analysis. So dalam technical analysis ni anda kena menjawab persoalan apakah trend terkini saham tersebut. So adakah saham tu tengah downtrend ke, sideways ke, ataupun ada tanda-tanda dia nak going uptrend. So technical analysis ni anda kena buat dengan betul lah supaya anda dapat jawapan tersebut. Okay, dan bila anda buat kajian technical analysis, anda akan dapat jawapan lah sama ada counter tu masih okey ataupun tidak. Okay, so katakan counter tu dah tak okey dari segi fundamental dan technical analysis. So apa pilihan yang ada? Sama ada kita nak stay ataupun kita nak cut loss. So terpulang juga kepada masing-masing. Okay, kita biasanya hold ni kalau sekiranya ada potensi, ada peluang, ada harapan lagi. Tetapi kalau katakan memang dari segi kajian saham menunjukkan ia sudah tidak ada potensi, dan kita tunggu apa lagi kan? Jadi ada keadaan juga di mana kita akan buat cut loss. So memanglah daripada RM30,000 dah tinggal RM10,000. So kita cut loss dan kita realize the loss sebab counter tu dah tak ada potensi, dan kita ambil modal apa yang tinggal. Okay, so katakan daripada RM30,000 dah jadi RM10,000. So kita cut loss, kita dapat RM10,000 tu. So RM10,000 tu lah kita gunakan untuk kita buat comeback dalam aktiviti pelaburan dan trade saham kita. So ibarat kata RM20,000 tu kita loss, bukan rezeki kita. Anggap dia bukan rezeki kita. So belajar daripada kesilapan. Apakah kesilapan? Yang penting sebenarnya kita belajar apa kesilapan daripada trade saham sebelum ni. Adakah kita tidak monitor pelaburan kita? Adakah kita tidak buat keputusan jual, cut loss pada waktu yang tepat? Okay, ataupun memang pasaran saham bearish, okay, yang kita tidak dapat jangka. Okay, semua ni adalah persoalan-persoalan yang perlu dijawab supaya kita dapat improve next trade kita. So apa kesilapan kita yang menyebabkan kita tersangkut dalam counter yang downtrend bertahun-tahun, mesti dielakkan dalam trade ataupun jual beli saham kita yang seterusnya. So sebab tu kalau anda rugi tapi anda tidak belajar daripada kerugian tersebut, anda berpotensi untuk mengulang balik kesilapan yang sama dalam trade saham tersebut, trade saham yang akan datang. Okay, so that's why belajar kesilapan. Apa kesilapan yang anda buat? Mungkin anda follow buy call, mungkin anda main beli je, beli tak buat trading plan. Ni semua adalah kesilapan yang anda kena perbetulkan dalam trade saham yang seterusnya. Dan it's okay untuk rugi. Dalam saham ni kita bukan sentiasa untung. Jadi kita kena terima lah, ada masanya kita loss, ada masa kita loss kecil, ada masa kita loss besar. Itu adalah adat dalam pelaburan saham, dalam aktiviti trade saham. So kalau kita tak boleh nak loss, susah untuk kita buat saham ni secara konsisten dan berterusan. Okay, so macam saya sendiri pun, saya ada banyak je kali loss, bukan untung saja. Okay, bukan cerita untung je, ada je loss. Dan ada masa loss saya besar dari segi cash, loss cash besar. Ada masa saya loss kecil. Okay, jadi itu adalah perkara yang berlaku dalam pasaran saham. Okay, jadi kita kena sentiasa ada mindset yang betul sekiranya kita nak terlibat dalam saham ni lah. Macam tu. Okay,
Alright. Wan Latifah, adakah jawapan saya ni menjawab persoalan anda? Okay, saya harap anda jelaslah pandangan saya. Okay. Alright, Tengku Azman, Tuan Nizam boleh kongsi pasal average down. Ada 3 counter sangkut ni. Okay, alright. So sama juga. Okay, bila kita sangkut, kita nak average down. So kita nak average down ni, kita kena jawab dulu persoalan sama ada counter yang kita beli tu fundamental dan technical dia masih ada potensi ataupun tidak. So sebab tu saya cakap kajian saham ni adalah senjata kita untuk kita buat keputusan dalam saham. Kalau anda tak reti nak buat kajian saham, macam mana anda nak buat keputusan? Faham tak? So dalam kajian saham kita kena buat 2 benda je, FA dan TA, fundamental analysis, technical analysis, dan jawab okey ataupun tidak based on kajian saham anda. So bila anda dapat buat kajian saham dengan betul, anda akan dapat buat keputusan sama ada nak beli ke, nak average down ke, nak hold sahaja ke, ataupun nak jual untuk cut loss ke. Anda boleh dapat jawapan tersebut. Isunya sekarang, anda reti buat kajian saham ke tak? Reti buat FA, reti buat TA tak? Dan adakah anda yakin dengan kajian saham anda? So ini persoalan pokok yang perlu dijawab oleh orang yang dah beli saham dan sekarang sangkut. Okay, sebab anda kena tahu counter yang anda beli ni potensi ke tak. Okay, sebab macam saya contoh kan, saya beli saham, ada je counter saham saya jadi merah, unrealized loss. Tapi saya tahu potensi counter saham saya tu apa. Saya tahu counter tu dia bagi dividen ke tak, lepas tu company ni dia buat untung tak perniagaan dia, lepas tu dia jatuh because of downtrend ataupun dia ikut sentimen negatif. Saya tahu benda-benda ni semua menyebabkan saya dapat decide dengan lebih baik. So ini adalah rahsia seorang pelabur dan trader saham. Dia berpegang kepada ilmu kajian saham untuk membantu dia keep going dalam pasaran saham. Okay, boleh ke boleh? Okay, adakah anda jelas jawapan saya ni? Kalau okey, komen okey, dan kita nak pergi ke soalan-soalan yang seterusnya lah. Okay, alright. So kepada anda yang bersama dengan saya, okay, tolong bantu saya klik like, klik love banyak-banyak dekat sini. Klik like, klik love dan klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live pada petang ni. Okay, okay, minum air sekejap. Bismillah. Okey, alright. Nama saya Muhammad. Ramai sangkut di puncak ni. Biasalah tu. Okey, kalau beli salah akan tersangkut di puncak. Maksudnya tak ada trading plan. Okey, alright. Yasir Arafat, salam TNM. Apa khabar? Khabar baik. Nak tanya je, tuan ada certified financial planner advisor ke? Boleh minta tolong tuan laburkan untuk kami yang tak pandai labur saham ni. Tengok kat FB tuan asyik untung banyak kat saham. Nombor 1, saya ada certified financial planner, syariah registered financial planner, license saya ada. Okay, tetapi saya bukan license untuk fund manager. Okay, jadi saya tak boleh tolong laburkan bagi pihak sesiapa. Okay, so saya adalah pelabur dan trader saham. Okay, dan saya membeli dan menjual saham untuk akaun saya sendiri. Okay, dan saya suka berkongsi ilmu tentang apa yang saya tahulah tentang saham, tentang cara macam mana kita bertindak buat keputusan dalam saham. Okay, tetapi saya tidak buat aktiviti fund managing. Okay, so kalau minta tolong tuan laburkan untuk kami yang tak pandai labur saham ni, kita sebut dia fund managing. So fund managing dia ada license dia tersendiri. Okay, dan biasanya dia institutional punya activities lah. Okay, so dia bukan orang persendirian. Okay, jadi that's why kepada anda yang tak reti melabur, nombor 1, anda kena belajar melabur. Kalau anda nak melabur, kena belajar melabur. Saya dulu pun tak tahu melabur. Saya pun tak tahu saham. Tapi saya pergi belajar saham. Sebab saya nak buat saham. Okay, jadi anda kena ada mindset yang betul. Kalau nak terlibat dalam saham ni, anda perlukan ilmu. Sama macam kita nak pandu kereta, so kita kena belajar memandu kereta dan dapatkan lesen tersebut, okay, requirement dia, dan kita akan pandu kereta tersebut menggunakan ilmu yang kita belajar dalam sekolah memandu. Okay, so
Of course, anda akan cakap, saya tak pandai memandu, jadi saya nak ada orang pandukan kereta untuk saya. Yes, of course, boleh. Kita boleh upah orang untuk pandukan kereta untuk kita. Tapi dalam pelaburan, dia tidak macam tu. Okay? Kita tidak boleh hire orang untuk tolong laburkan bagi pihak kita. Sebab dia clear cut, senang. Kalau anda fikir macam tu je, terus salah. Terus tak ada orang yang boleh tolong laburkan bagi pihak anda. Okay? Dan sekiranya anda masih berpegang kepada mindset macam tu, anda cenderung untuk kena tipu dengan scammer-scammer kat luar sana yang suka menawarkan servis tolong laburkan ni. Okay, jadi that's why berhati-hati, okay, dengan persepsi anda dan juga cara pandang, sudut pandang anda terhadap pelaburan. Sebab pelaburan ni dia memerlukan anda mempunyai ilmu tentang pelaburan dan juga mindset yang betul terhadap pelaburan. Okay? Jadi kalau anda berminat melabur, belajarlah ilmu pelaburan. Okay? Dan mulakan langkah anda daripada kecil. Start small, grow big. Okay? Jadi itu adalah perkara yang sepatutnya dilakukan. Okay? Dan sekiranya anda belajar saham, pelaburan saham, lepas tu anda buat, tak jadi, tak boleh dan sebagainya, mungkin pelaburan saham ni tak sesuai dengan anda. Okay? Jika anda dah buat dan tak jadi, anda rasa struggle nak buat saham, mungkin saja saham tu tak sesuai dengan anda. Okay, jadi that's why kalau anda dapati saham ni tak sesuai dengan anda, tak payah buat saham. Anda buatlah benda lain yang sesuai dengan anda. Pelaburan ni ada macam-macam jenis pelaburan. Ada pelaburan ASB, pelaburan emas, pelaburan hartanah. Okay, ada macam-macam pilihan pelaburan. So kita ni sebenarnya nak melabur, kita kena cari apa medium pelaburan yang sesuai dengan diri kita. Jangan fikir pasal mana pelaburan yang paling untung. Okay, fikir yang mana pelaburan yang sesuai untuk kita, yang kita dapat buat dengan cara yang terbaik mengikut medium pelaburan tersebut. Okay, macam saya minat pelaburan saham. Okay, dan saya sebenarnya dalam pelaburan ni saya bermula dengan pelaburan hartanah. Okay, sebelum saya kenal saham, saya buat pelaburan hartanah terlebih dahulu. Okay, bila saya buat hartanah, saya buat saham, dan saya cuba dapatkan ilmu tentang pelaburan emas, saya dapati pelaburan emas ni tidak berapa sesuai dengan saya. Okay, saya macam tak berapa minat tentang pelaburan emas. Okay, jadi walaupun ramai orang bercakap tentang kebaikan emas, pelaburan emas dan sebagainya, dia tak resonate dengan saya. Dia macam tak ada kesesuaian tersebut. Okay, jadi saya kurang sikit buat pelaburan emas. Okay, tetapi saya tak kata pelaburan emas tak bagus. Pelaburan emas mungkin sesuai dengan sesetengah orang yang mungkin dia punya mindset, mungkin dia punya cara sesuai dengan emas. Okay, jadi macam saya tak berapa minat emas. Jadi saya tahu diri saya. Okay, saya tahu diri saya dan saya tak buatlah emas secara agresif. Saya buat saham lebih agresif berbanding emas sebab kekuatan saya dekat saham. Saya tahu kekuatan saya, kebolehan saya, kelebihan saya dalam monitoring saham, dalam kajian saham. Jadi saya buat benda yang saya bagus, benda yang sesuai dengan saya. Benda yang saya tak berapa bagus, saya tak fokuskan sangat. Saya bagi peluang orang lain buat. Saya bagi peluang orang lain beli emas. Macam tu. Okay, jadi that's why sebenarnya konklusi yang baik sebenarnya adalah kita kena kenal diri kita. Kalau kita nak melabur, kita ni sesuai yang mana. So, orang cakap, Tuan Nizam, macam mana saya nak tahu saya sesuai dengan yang mana? Kita kena try lah. Kita kena dapatkan ilmu, kena buat dulu, dan baru kita tahu. So, bila kita buat tu, kita akan menghadapi dia punya resmi pelaburan tersebut, dan kita akan kena jawab, adakah saham ni sesuai dengan aku ataupun tidak? Kena jawab secara jujur. So, macam mana? Okay, Tuan Nizam, macam mana Tuan Nizam tahu saham ni sesuai dengan Tuan Nizam? Bila saya belajar saham, saya rasa excited belajar saham. Saya rasa seronok belajar saham. Saya rasa ni benda yang saya nak buat. Kita ada rasa macam passion dalam buat saham tersebut. Jadi, benda ni tak boleh nak dibuat-buat. Benda ni adalah datang daripada diri. Bila kita expose kepada benda tu. Jadi, that's why itulah yang perlu dicari. Sebab tu saham ni bukan dia dibuka untuk semua orang, tetapi mungkin bukan semua orang sesuai untuk bersaham. Jadi that's why kita lah yang kena kenal pasti sama ada kita
perlu buat saham ataupun tidak. Macam tu. Okey, boleh ya? Yasir Arafat, saya harap jawapan saya menjawab persoalan ya. Faira EBS, Assalamualaikum, selamat petang Tuan TNM. Tadi salah type, selamat petang. Okey, selamat petang. Okey, alright. Okey, seterusnya. Siapa ni? Muhammad Afif Betul ke saya sebut nama? Salam Tuan Nizam. Saya ada soalan. Kalau volume berkurang daripada 2 juta menjadi 200,000 dan ke bawah, contohnya semalam 2 juta lagi, tapi hari ini dah kurang banyak, dah sampai 1 juta, adakah saham tu sudah tiada potensi untuk menjadi uptrend untuk harga dia naik? Volume ni, dia bukan macam tu. Pada pendapat saya, dia bukan bila volume 2 juta, dia boleh going uptrend. Saya tak rasa macam tu. Okay, volume ni of course penting untuk aktiviti pergerakan harga saham, tetapi volume yang tinggi juga mungkin bermaksud ramai menjual saham. Dia bukan maksud 2 juta tu semua orang pergi beli dan menyebabkan harga naik. Dia 2 juta tu mungkin 2 juta ramai 2 juta menjual. Jadi sebab tu volume ni jangan taksub jangan taksub dengan volume. Okay, volume kita hanya nak tahu yang dia adalah aktif ke tidak sesuatu saham tersebut. Maksudnya orang beli, orang jual, aktif ke tak. Jadi, dan volume ni dia boleh berubah-ubah, ada masa aktif, ada masa kurang aktif. Itulah perkara biasa dalam aktiviti jual beli saham. Okay, jadi, pandangan saya, jangan risau sangat pasal volume tu. Tak payah risau sangat pasal volume 2 juta, 200,000, tak payah risau. Fokus dulu kepada trend kajian saham kita. Adakah counter tu fundamental dia bagus ke tak? Dan adakah counter tu ada setup permulaan uptrend ke tak? Itu kena betul dulu. Kalau benda ni betul, insya-Allah yang lain tu kita boleh kita boleh monitor. Tetapi kalau kedudukan kita beli saham tersebut tu dah salah, kita beli kat puncak, lepas tu dah lah kat puncak, lepas tu volume kita tengok tinggi pula. So kita expect dia nak naik lagi. Tapi dia sebenarnya mungkin volume yang tinggi tu adalah orang menjual dekat puncak ke atas. Kita pula pergi beli. Memang tersangkut ke atas. Dengan beli pula tak tahu exit plan macam mana. So that's why volume bukanlah sesuatu indikator yang paling penting untuk kita lihat dalam penentuan pergerakan harga saham. Okay, kalau anda tanya saya, itu jawapan saya. Kalau anda belajar dengan orang lain, mungkin dia pendapat yang lain. Mungkin bagi dia volume tu penting. So sebab tu dalam saham, kita belajar banyak indikator, kita banyak belajar cara. At the end of the day, kita kena faham apakah approach yang terbaik untuk kita gunakan. So ada juga kelas saham dekat luar sana yang ajar semua indikator. Last kali you pakailah sendiri mana yang you suka. Okay, macam saya pula, bila saya ajar, saya tak ajar semua benda. Saya cuma ajar benda yang saya gunakan, okay, yang saya faham, yang saya tahu, macam mana cara dia, yang menghasilkan result untuk saya share cara saya. Okay, saya tak ajar benda yang saya tak buat. Saya tak ajar benda yang saya tak pakai. Macam tu. Jadi saya akan lebih kepada sharing my walk. Okay, perjalanan saya, macam mana saya buat, macam mana saya boleh dapat capai profit, saya share cara saya. Tapi kena ada mindset yang betul lah. Macam tu, okay? Alright, soalan kedua saya. Dalam teknik Z, kalau harga berada di luar upper BB, itu sell signal. Tapi kadang-kadang candle tu masuk balik dan meneruskan kenaikan. Macam mana saya nak tahu kalau harga tu masih nak teruskan kenaikan? Jawapannya kita tidak tahu. Kita tak tahu. Counter tu nak naik ke lagi, nak turun ke tak. Anything can happen in the stock market. Okay, jadi apa yang kita boleh buat adalah monitor signal. Kalau ada buy signal, kita beli. Ada sell signal, kita jual. So, kalau kita nak hold, kena faham yang ada risiko dia jatuh juga. Jadi kalau kita tak nak terima risiko tersebut, kita jual lah ketika dia berada dekat luar upper BB. Itu je. Okay. Dan satu lagi jawapan kedua saya, itu jawapan pertama. Jawapan kedua saya adalah macam mana kita nak tahu sesuatu saham tu boleh meneruskan kenaikan. Dia ada satu ilmu, nama dia adalah formation of higher high and higher low dan breakout. Kalau dia buat dua formation ni, dan kita tahu yang saham tersebut boleh meneruskan kenaikan. Itu agak advance lah. Okay, sebab kena faham tentang candlestick dan juga lukisan support, resistance dan trend line. Okay, kalau ada kelapangan nanti, insyaAllah kita boleh belajar tentang topik tersebut, insyaAllah. Okay, anda akan lebih faham macam mana nak tengok sesuatu saham tu dia naik, dia boleh naik lagi. Macam tu, okay. Alright. Nama saya Muhammad, betul juga minta Tuan TNM buka peluang khidmat melaburkan duit kami. Tak ada Tak ada macam tu. Okay.
Alright, soalan ketiga saya, selain MA, BB dan MACD, kalau saya nak tambah indikator DMI, okey tak? Apa pandangan tuan? Boleh, tak ada masalah. Okey, alright. Okey, selamat petang kepada yang baru join sesi live pada petang ni. Anda bersama dengan saya Nizam Malik, saya merupakan founder kepada Saham Mastery. Petang ni kita borak-borak tentang saham. Okey, niat saya nak bantu anda yang struggling dalam saham, masih lagi struggle nak buat profit dalam saham. Okay, tengok saham kejap rasa nampak macam nak naik, lepas tu tengok rasa macam nak turun pula. Tengok ada orang buat profit, lepas tu ada orang bila beli sendiri harga saham jatuh pula. So macam mana kan? Jadi ini adalah benda-benda yang menjadi igawan kepada pelabur dan trader saham. Okay, jadi insya-Allah saya nak bantu anda mana yang boleh mengikut apa yang saya tahulah. Okey? Okey, Hidayah Halil. Tuan, bagaimana beginner bermula dengan jalan yang betul? Dikatakan saham ni ada cabaran-cabaran yang perlu kita face. Bagaimana meminimumkan kesalahan semasa bermula trade saham? Okey, Hidayah Halil. Okey, bagaimana beginner bermula dengan jalan yang betul? Nombor satu, anda kena buka akaun CDS yang betul. Okey, jangan pergi follow scammer-scammer yang mengajak anda buka akaun yang salah. Akaun-akaun yang scam dekat luar sana. Sebab tu anda kena berurusan dengan orang betul, berurusan dengan remiser yang betul, berurusan dengan dealer saham yang betul, dengan syarikat broker saham yang betul. Ini crucial sebab kita mesti berada di landasan yang betul dari mula. Sebab ada ramai orang newbie ni, dia tak nak belajar. Dia nak terus buat, dia nak sibuk nak buat duit dalam saham. Tapi tak nak belajar. Jadi bila tak nak belajar ni terdedah kepada kesilapan mudah, senang kena tipu dekat luar sana. That's the problem. Okay, jadi that's why dapatkan bimbingan. Okay, dapat bimbingan. Beginner nak bermula dengan jalan yang betul, dapatkan bimbingan di tempat yang betul, bimbingan daripada orang yang betul. Okay, so bila anda dapat bimbingan tersebut, kemudian anda nak mulakan langkah dalam saham, mulakan dengan modal yang rendah. Okay, jangan pakai modal besar. Ramai orang fikir nak buat duit dalam saham ni kena pakai modal besar. Okay, sebenarnya kita boleh bermula dengan modal yang kecil. Okay, dan bermula dengan modal yang sekecil yang boleh ni membantukan kita untuk memahami dulu langkah-langkah awal dalam saham. Okay, supaya kita tidaklah, kalau kita tersilap langkah, okay, kalau kita buat silap apa-apa pun, damage dia tidak besar. So untuk mulakan langkah dalam saham, kita yang tak pandai lagi ni, baru belajar ni, mulakan langkah dengan modal yang kecil. So konsep yang saya ajar adalah start small, grow big. So bermula daripada modal yang kecil ni, untuk kita faham flow, proses bagaimana nak buat saham ni dengan betul. Lepas kita dah faham, lepas tu kita dah start dapat result, baru kita start scale up sikit-sikit mengikut kemampuan dan kapasiti kita masing-masing. Lepas tu barulah kita akan terus lakukan pelaburan saham ni dengan lebih baik lagi untuk dapatkan significant profit dalam saham. Okey, semua tu proses perjalanan. Dia macam satu tingkat demi satu tingkat kita akan pergi ke level yang seterusnya. Okey? Apa-apa pun jangan risau tentang berapa banyak profit boleh buat dalam saham. Fokus kepada buat saham ni dengan betul dari langkah pertama. Itu lebih penting. Okey, boleh ya? Okay, alright. Apa lagi soalan? Ada apa-apa soalan ke? Okay, ramai yang join saya petang ni. Terima kasih kerana luangkan masa. Okay, Wan Latifah, terima kasih Tuan Nizam atas nasihat. Nak belajar kajian saham dengan Tuan bagaimana? Okay, alright. Siapa yang nak belajar kajian saham, kita ada program kajian saham. Okay, tetapi bagi anda yang belum pernah belajar saham dengan saya sarankan anda join dulu kelas newbie yang saya anjurkan, newbie Saham Mastery Online. Kita buat untuk bulan Ogos ni, kita ada buat setiap hari Sabtu, okay, pukul 8.30 pagi sampai 11.30 pagi. Okay, jadi sesi tersebut untuk anda dapatkan gambaran bagaimana anda nak bermula dalam saham. Lepas tu kalau anda rasa cara saya sesuai dengan anda, dan baru anda decide untuk go to the next level untuk belajar sistem kajian saham saya. Okay? Sebab sistem kajian saham saya mungkin berbeza daripada expectation anda. Okay? Saya mungkin tidak sama dengan apa yang orang lain ajar dekat luar sana. Jadi that's why saya nak anda fahamkan dulu, okay, kesesuaian tu ada ke tak.
saya dengan anda, dan barulah anda decide untuk belajar sistem kajian saham saya. Okey, boleh ya? Alright, Sanusi Muda Sam, salam TNM, selamat petang, selamat petang. Okay, David Ambang, Nazrul Yunus. Okay, Muhammad Rafiul Nizam Rajulan. Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah contoh FA yang betul-betul strong untuk kita buat buy? Saya ni kalau bab FA tak berapa pandai, sikit-sikit bolehlah. Mohon pencerahan dari Tuan Nizam. Terima kasih. Okay, Muhammad Rafiul, bila kita cakap tentang fundamental analysis, okey, apa tu fundamental analysis? Fundamental analysis adalah kajian berkaitan dengan prestasi perniagaan syarikat. Ingat, saham adalah perniagaan. Bila kita beli saham, kita jadi owner of the company yang buat perniagaan. Okey, jadi kita nak tengok syarikat yang kita beli tersebut, dia jalankan perniagaan menguntungkan ataupun tidak. Itu je basis dia. So, macam mana kita nak tahu company tu buat perniagaan untung ke rugi? Kita tengok dia punya quarter report. Okay, quarter report, buka quarter report, tengok company ni dia punya revenue, tengok dia punya net profit. Okay, lepas tu tengok annual report, tengok dia punya revenue, tengok dia punya net profit. Kalau company tu untung, dia punya net profit, revenue dia meningkat, maksudnya fundamental dia bagus lah. Secara ringkasnya, fundamental bagus. Maksudnya company tu buat bisnes untung, bisnes dia jalan. Macam tu. Kemudian next level sikit kita tengoklah syarikat tu ada bagi dividen ke tak kepada pemegang saham. Okay, berapa banyak kali dia bagi dividen, banyak ke sikit, berapa kali dividen dia bagi. Itulah dia basis kepada fundamental. Okay, saya nak beritahu anda, fundamental analysis ni paling senang nak buat. Dengan beberapa klik sahaja kita dah patut tahu dah, dapat gambaran company ni okey ke tak fundamental dia. Masalah ramai orang dekat luar sana, dia pergi belajar fundamental analysis, kena kira intrinsic value, kena kira NTA, kena kira PE ratio apa semua. Last kali dia pening. Banyak sangat benda nak kena belajar. Okay, sebab apa tau jadi macam tu? Sebab orang yang mengajar tu, dia belajar dulu macam tu. Dia belajar kat universiti macam tu, lepas tu dia nak ajar orang macam apa yang dia belajar kat universiti. Itu jadi pening. Itu jadi pening. Okay. So cara nak belajar, kita bukan nak belajar macam belajar dekat universiti. Kita bukan belajar secara academician. Okay, kita belajar untuk jadi practitioner dalam dunia saham ni. Okay, jadi kita nak tahu apa nak kena buat. Nak tekan apa. Yang mana satu nak tengok. Yang mana satu tak payah tengok. Yeah, that's the way untuk belajar saham. Okay, jadi that's why pada pandangan saya, things has seemed so complicated tentang saham ni sebab ada orang yang mengajar saham secara terlalu technical, okay, menyebabkan orang rasa tak relatable. So that's the problem. Jadi saya tak tahulah, mungkin ya, mungkin tidak, tetapi dan mungkin juga ada orang persepsi dia saham tu macam tu. Sebenarnya saham tak macam tu. Saham very simple sebenarnya untuk kita lakukan lah. Okay, alright. Lazanan Lazanan Madon. Okay, right. Man Azman, Sanusi Muda Sam, betul-betul sangat TNM cakap tu. Okay, Zulzain. Okay, right. Dunia Arif, Assalamualaikum TNM. Sejak masuk kelas PSM 2.0, Alhamdulillah teknik yang diajar. Sudah dapat profit banyak kali, loss pun ada tapi cuma 2-3 kali je loss. Yang lain Alhamdulillah banyak profit. Alhamdulillah, tahniah saya ucapkan kepada Dunia Arif. Okay, salah student PSM 2.0 saya. Okay, so Dunia Arif, tolong boleh contact tak my team, Cik Jihan. Okay, boleh share your feedback, mungkin screenshot your profit, kita nak tengok. Okay, hasil pembelajaran saham menghasilkan result. Okay, kalau boleh nanti boleh PM us, nanti share your screenshot. Okay, kita sangat seronok dapat dengar feedback student yang belajar dapat profit. Okay, loss ada loss, biasalah loss. Tapi kalau dapat profit tu yang best. Macam tu, okay. Nanti contact my team ya, Cik Jihan ya. Alright, okay, sebab apa tau? Saya tengah plan, Cik Jihan tengah plan, dia dah ada hantar satu proposal untuk saya di mana kita nak invite student-student yang belajar saham dengan kita, yang berjaya buat profit, kita nak showcase keluar. Kita nak diorang share pengalaman belajar saham dan macam mana saham tu boleh mengubah kehidupan mereka. So insya-Allah satu hari nanti bila kita dah ready, kita akan buat satu sesi Facebook live. Okay, dan kita akan invite student yang berjaya dalam saham ni
untuk share. Dan berjaya ni tak semestinya buat 1 juta, 500,000, 20,000, tak semestinya. Okay, kadang-kadang profit pertama, perasaan profit pertama itu pun kita nak bawakan supaya menjadi inspirasi kepada lebih ramai orang dekat luar sana, insya-Allah. Okay, alright. Adam Kamarudin, tuan nak tanya pelaburan dalam kripto okey ke bagi tuan? Kripto juga bukan satu kepakaran saya. Saya ni banyak tak ada kepakaran okay, jadi kripto saya tak berapa pandai. Tapi ada je kawan-kawan saya yang buat kripto, okay, dan mereka mendalami kripto. Okay, bagi saya suka buat benda yang simple, benda yang sah di sisi undang-undang Malaysia, benda yang patuh syariah, yang tak ada keraguan. Okay, dan saya mendapati saham ni adalah sesuatu yang mudah untuk dilakukan, simple, steady, okay, dan tak ada masalah. Okay, rugi tu perkara biasa. Rugi tu bukan bermaksud saham ni bila kita pilih pelaburan saham Bursa Malaysia kita tak rugi. Ada rugi. Rugi ni part of the game. Okay, memang ada masa kita rugi, ada masa kita profit. Okay, itu bukan satu benda yang kita nak question. Tapi adakah kita boleh buat saham ni dengan cara yang kita selesa ataupun tidak? Itu yang lebih penting. Okay, alright. Idris alias Tuan Nizam full time dalam saham ke? Okay, so okay, terputus kejap. Okay, alright. Full time. Okay, line terputus-putus sikit ni. Okay, sekejap harap-harap okey lah dia biasa kalau line terputus-terputus ni kita kena hempas dulu handphone ni Okay, alright. Idris alias Tuan Nizam full time dalam saham ke? Jawapan dia, saya suka jawab soalan ni, tidak. Okay, saya tidak full time dalam saham. Okay, sebab kalau kita cakap full time, maksudnya sepenuh masa yang saya ada hanya buat saham. Okay, jawapannya tidak. Sebab saya ada banyak kerja lain yang saya kena buat. Okay, jadi selain daripada saham, saya ada tugas-tugas yang lain. Jadi masa saya ni bukan full time untuk saham. Okay, saya buat saham secara from time to time. Okay, dan dalam masa yang sama saya buat banyak perkara. Saya ada business. Okay, saya ada family. Saya ada macam-macam urusan. Okay, saya ada life saya. Okay, dan saham ni adalah satu medium saya menjana pendapatan. Salah satu source of income. Okay, saya ada multiple sources of income. Saya percaya kepada multiple sources of income. Okay, dan saham ni dia adalah salah satu sumber pendapatan saya. Daripada capital gain, daripada dividen. Okay, itu adalah sumber pendapatan. Okay, jadi jawapan saya bukan full time. Okay, dan saya tak percaya kepada full time. Buat sesuatu benda full time. Okay. Alright. Syahrizal Abdul Rahman. Assalamualaikum tuan. Selamat petang Tuan Nizam. Selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nur Idris. Waalaikumsalam. Okay, siapa lagi? Wah, ramai yang masuk ni. Ramai yang masuk live saya petang ni. Arifin Rehan. Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wardah Aidif. Kadang tak sempat jual dah masuk balik ke BB. Yes, betul. Itu adalah antara suka duka dalam saham. Okay, yang kita perlu seronok melihatnya. Okay, kena enjoy buat saham ni. Okay, dan dengan itu kita akan improve monitoring kita dalam saham ni. Okay, Yasir Arafat. Tuan, nak tanya lagi. Dalam saham selain kita kena buat sendiri jual beli, ada ke perkhidmatan macam copy trade dalam saham? Jawapannya tak ada. Saham ni kena buat sendiri. Tak ada copy trade ni tak ada. Okay, so udah-udah lah tu. Udah-udah lah fikir nak jalan mudah, jalan singkat, tak nak buat sendiri. Saham ni benda yang kita kena buat sendiri. Kalau anda tak nak buat sendiri, anda masuklah dalam ASB, melabur dalam unit trust ke, private mandate ke, apa-apa ke. Itu adalah tempat untuk orang yang tak gerti, orang yang malas nak monitor sendiri. Orang yang rajin monitor sendiri, yang suka kaji sendiri, boleh buat saham. Okay, so copy trade ni tak ada. Tak payah nak copy trade. Baik tuan, terima kasih atas pencerahan. Alright, terbaik. Okey, nama saya Muhammad. Betul Tian M cakap, saham memang boleh buat duit, tapi bukan mudah, banyak kena belajar. Bukan banyak sangat. Kita kena faham the principle. Okey, lepas tu kita akan belajar lebih banyak dari pengalaman kita trade. So, bukan kena banyak belajar, bukan banyak kena belajar. Kita kena
belajar sesuatu framework yang penting yang kita kena pegang benda tu. Prinsip tu kena pegang. Lepas tu kita akan belajar dari pengalaman kita. Pengalaman kita yang berharga sebenarnya. Okay, jadi kalau kita trade saham, untung ke rugi, dia membentuk pengalaman berharga. So jangan takut untuk trade saham untuk dapatkan pengalaman tu. Okay, tapi ramai orang trade saham sibuk nak profit dulu. Tak ramai orang yang fikir nak belajar untuk fahamkan apa yang betul dalam saham sampai dia boleh buat saham dengan yakin dan lancar. Okay, so that's why buat saham dengan cara yang betul. Okay. Alright, sekarang dah pukul 3.40 minit petang. Okay, kejap lagi pukul 4 saya ada satu appointment di office saya ni. So ada somebody is coming. So saya jawab lagi beberapa soalan. Okay, dan nanti saya leave ataupun end the session. Okay. Bung Moh, salam tuan. Kalau tak keberatan boleh kongsi tak sikit berapa ROI tuan dapat bulan Julai ni? ROI bulan ni ada counter 50%, dua counter 50%. Tu ROI saya lah. Counter loss tak ada bulan ni. Bulan ni tak ada counter loss. Loss ada counter semalam saya baru beli. Lepas tu dia jatuh hari ni. Dalam loss 1% macam tu. Loss 1%. Unrealized loss 1%. Okay, alright. Abdul Rahman, bagaimana dengan nak screen potential counter tuan? Nak screen potential counter, anda boleh beli screener. Beli screener. Kalau tak silap saya, Ustaz Zaharuddin kot. Dia ada buat screener, syariah screener. Pergi beli syariah screener tu. Boleh screen counter okay, alright. Bagus tu, saya punya screener tu, padu tu. Okay, Wan Latifah, Wan Ismail, PM tuan. PM apa tu? Okay, alright. Hasnah Morsen, tuan nak tanya kalau kita beli counter dividen high risk ke low risk? Jawapan dia dikira low risk compare dengan active trade kita. Okay, walau bagaimanapun risiko menjadi tinggi bila kita tak tahu apa yang kita buat. Tak kisahlah dividen ke capital gain, kalau kita tak tahu apa yang kita buat, tak faham strategi yang kita patut gunakan, dia tetap jadi high risk. Bukan sebab dividen tu high risk, sebab orang yang beli tu tak tahu tu jadi high risk. Macam tu. Okay, so samalah soalan dia. Orang tanya saya, bawa motor dengan bawa kereta mana lagi berisiko? Okay, kalau ikutkan motor dengan kereta, motor lagi berisiko lah. Okay, kereta kurang berisiko kalau katakanlah. Tapi kalau orang tu bawa kereta pun tak reti, dia pergi bawa juga, risiko dia tinggi. Something like that. Something like that. Macam tu perumpamaan dia. Okay, Amran Yusri, CK Leo. Okay, nama saya Muhammad. Fundamental paling penting adalah kemampuan syarikat membuat keuntungan berterusan. Yes. Wan Chayan terbaik 10M. Alright. Okay. Angah Johor, salam terbaik tuan. Alright. Nama saya Muhammad. Counter bursa, maknanya bursa Malaysia nilahkan. Yes, betul. Counter bursa tu bursa Malaysia punya bisnes lah. Bursa Malaysia pun buat bisnes. Dia orang pun buat bisnes. Orang selalu cakap orang buat kelas saham buat bisnes je. Bursa Malaysia pun buat bisnes. Orang jual kereta pun buat bisnes. Orang jual buku pun buat bisnes. Orang jual tisu pun buat bisnes. Apa masalah dengan orang buat bisnes, orang jual something? Okay, so yang penting orang buat bisnes yang betul, jual sesuatu produk yang memberi manfaat kepada orang. Okay, yang penting bukan tipu orang, bukan scam orang. Itu adalah yang penting lah basically. Okay, alright. So Ilham Husni. Okay, Assalamualaikum tuan. Saya dah setahun lebih follow tuan. Selalu dengar tuan cakap auto cut loss. Yang tu saya tak faham. Sebab order jual biasa harga yang paling tinggi, macam mana nak buat setting harga rendah? Jawapannya Tuan Ilham boleh pakai akaun CDSM Plus online. Dia ada setting auto cut loss. Nama dia stop sell limit. Okay, jadi di mana kita beli sesuatu saham, lepas tu kita boleh queue dekat bawah untuk stop sell limit. Kalau saham tu jatuh, kena kita punya setting auto cut loss kita ni, stop sell limit kita ni, dia akan terjual secara automatik. So, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh contact your Remiser M Plus online untuk bantuan. Kalau tak ada akaun CDSM Plus online, pergi buka akaun CDSM Plus online. Dia ada function tu. Yang saya tahu yang ada function ni, M Plus online dengan RHB Investment Bank. Yang lain saya rasa tak ada.
Macam tu, okey? Nama saya Muhammad. Maknanya kaunter bursa ni low risk lah sebab tak ada bursa saham, tak ada. Tak ada. Apa tu? Tak ada bursa saham, tak ada. Bukan macam tu. Bukan macam tu. Any counter dalam bursa Malaysia, sebagus mana pun, dia boleh downtrend, dia boleh rugi juga. Sebab bisnes tetap bisnes. Okey, jadi semua sama je. Yang penting kita kaji counter yang betul, beli counter yang betul, beli pada waktu yang betul, okey, dan faham risiko yang kita ambil, okey, dan faham ada mindset yang betul sebagai seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia, okey. Alright, so Ilham Husni, thank you pencerah tuan. Okey, terima kasih sama-sama, okey. Alright, jadi hari ni alhamdulillah paling tinggi saya tengok tadi views dekat 80. Okey, viewers, terima kasih banyak kepada anda yang menonton secara live. Okay, dan saya harap anda mendapat manfaat daripada perkongsian saya soal jawab ni. Okay, adakah best sesi kita pada petang ni? Macam, okey ke okey sesi macam ni? Tak ada suara? Ustaz tak ada suara? Dengar ke suara saya? Saya rasa mic saya function. Muhammad Zaki, salam tuan. Kenapa tuan prefer beli counter warrant berbanding mother share? Tidak, saya tak prefer beli counter warrant. Saya beli counter warrant bila ada signal yang okey untuk counter warrant. Saya beli counter mother share bila ada signal yang okey untuk mother share. So, bukan saya suka beli banyak counter warrant. Okay, saya beli saham yang ada potensi. Ikut kajian saham. Okay, so macam tu. Ada masa saya beli saham untuk dividen. Ada masa saya beli saham untuk capital gain. Ada masa saya beli counter warrant. Ada masa saya beli counter induk. Ada masa saya beli counter yang 40 sen, 80 sen. Ada masa saya beli counter 30 sen, ikut strategi. So that's why kena faham apa yang anda beli, okay, barulah anda boleh buat keputusan yang terbaik. Okay, dapatkan ilmu, belajar, okay, dan insya-Allah dengan ilmu akan menyuluh jalan anda ke arah kebenaran dan anda akan lagi seronok melabur saham bila anda ada ilmu. Okay, dengan ilmu lah anda akan enjoy melabur dan trade saham. Ingat pesanan saya tu. Okay, jadi jangan berkira untuk dapatkan ilmu. Okay, ilmu tu investment untuk diri anda, untuk anda upgrade diri anda, untuk jadi orang yang lebih baik, untuk jadi orang yang lebih berjaya lagi. Okay, alright, so setakat ini sahaja untuk sesi live pada petang ni. Terima kasih banyak kepada anda yang join secara live, yang join secara ulang tayang. Okay, semoga bermanfaat dan kita jumpa lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye-bye.